Rumah saya di Selangor, saya ada 2 rumah. 2 rumah Pak Haji. Tapi orang rumah satu je. Tentu tak payah. Dan sungguh bukan takut bini. Bini aku menakutkan aku. Oh, muslimat gelak selalu. Kalau lelaki takut bini syok apa no? Queen control apa? Kan? Pasal apa? Selangor lah sembahyang jemaat benar orang nak khutbah apa? Nah, jelas-jelas tu imam cirik pula itu tinggal 5. Hak 5 tu pula dua sanak-sanak lena siapa tak dengar mangkuk ayun tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran di penghujung ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang bermaksud, dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, yang lurus. Bulan lepas kuliah subuh saya bahas sebahagian saja. Apakah usaha yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita senantiasa berada di jalan yang lurus yang kita duk minta sehari 17 kali. Dan di antaranya ayat malam ni. Tetapi ayat malam ni uraiannya memang Power Rangers. Allah sebut tadi, dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya mereka lah yakni yang akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Baik. Berdasarkan ayat ini, ulama mentafsirkan dengan mengatakan untuk memastikan kita berada di landasan yang benar, jalan yang lurus, mesti ada 3 berdasarkan ayat ini. Pertamanya ialah Allah sahaja tempat perlindungan dan pergantungan kita. Tu baru akidah betul. Allah tempat perlindungan dan pergantungan. Kita bahas sikit. Bawah ni tengok dalam CD ada gambar ni, pergi mana dalam YouTube dia pergi dengar ceramah. Kan dia tak ambil gambar. Dia duduk depan. Dalam surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ni surah ke-45. Ayat yang saya nak baca ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul muttaqin. Allah adalah pelindung kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi tak usah takutlah. Selama mana kita memiliki sifat-sifat takwa, pelindung kita hanyalah Allah. Ini baru akidah yang betul. Cuma nak kena faham sikit. Sebab takwa ni dengan taqwa bunyi sama. Takwa, taqwa. Takwa tu menatang apa? Kan? Takwa ni secara ringkasnya yang kita fahami dulu, kini dan selamanya, melaksanakan segala suruhan Allah serta meninggalkan segala larangannya. Itu adalah sifat takwa. Tapi saya nak sebut yang disebut oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Tuan-tuan boleh jumpa asar sahabat. Ini bukan hadis. Asar makna kata-kata sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud. Tuan-tuan dan perempuan boleh jumpa dengan asar ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat 102.
Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya baca tadi satu. Yang ni satu dua. Wahai orang-orang yang beriman setiap hari Jumaat. Bila depa nak jemput baca khutbah dia pelih sekali no. Kan? Bagi berdengung telinga sikit kan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu dia. Setiap Jumaat kalau saya baca khutbah, ayat ni saya akan baca pada khutbah yang kedua. Sebab di antara rukun khutbah wajib kena sebut tentang takwa. Jadi dalam ayat ni adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ditanya kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa arti takwa? Beliau menyebut huwa ayyuta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Makna takwa tiga mengikut pandangan Abdullah bin Mas'ud. Saya ni sejuk sikit, boleh tutup belakang tak? Saya kalau sejuk tak dia tak boleh nak ceramah. Bukan tak boleh ceramah, nak sebut lain dia keluar lain. Kan? Nanti tuan-tuan kata apa cerai ni baca Al-Quran silap nak kan? Kan? Ya? Aircon tutup tak apa? Pasal ini sekeliling dah sejuk dah. Dan jimat elektrik dah kan? Takwa tu tiga. Huwa ayyuta'a fala yu'sa. Orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bertakwa ialah hamba-hamba Allah yang taat, bukan derhaka. Inilah takwa. Selama mana saya, tuan-tuan dan puan-puan, mentaati segala perintah Allah, kita adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Jangan derhaka. Kerana takwa itu taat, bukan derhaka. Menderhakai Allah buruk padanya. Di antara contoh makhluk yang Allah cukup marah sangat, iblis, kerana dia derhaka kepada Allah. Wa in qulna lil malaika usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, tunduk hormat. Kesemua para malaikat tunduk menghormati Adam kecuali iblis. Iblis ni dia aba, dia enggan, dia engkar. Wastakbara, dia merasa diri dia lebih mulia daripada Adam. Pasal apa? Ana khair minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf surah ke-7 ayat 12. Pasal dia kata hang cipta aku daripada api, manakala Adam pada tanah, takkan aku nak tunduk hormat kat dia. Kerana dia engkar, dia derhaka, wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu kafir, kata Allah. Tuan, jangan derhaka terhadap Allah. Ini sifat-sifat iblis wajib dijauhi. Jadi yang dikatakan takwa itu ialah taat, bukannya derhaka. Jadi saya nak ingat ayat apa? Tak ingat kan? Tentang taat. Ada. Okey. Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 51. Ni tuan-tuan, kita nak menilai kita ni hamba Allah bertakwa ke ataupun tokwa. Adik makan tokwa tak? Allah, awak tak makan. Dia belah tengah bubuh sumbat tu, apa nama? Timun dengan tu cukup kau. Malam ni ada tokwa sumbat tak ada?
Firman Allah, innama kana al-mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, itu ayat dah. Ni nak menilai. Saya cek semula sebab lama tak baca ayat ni kan. Tapi tang ayat tu betul dah. An-Nur surah ke-24 ayat 51. Mana saya tak ingat, kita rujuk. Tuan-tuan kalau pegang Quran ke pegang handphone, tolong cek. Kod-kod lah saya baca tak betul. Nah, kata ustaz tak betul, tak apa, kita berbetul. Innama kana ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Saya tertinggal. Itu saya rasa tak sempurna. Liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayat Quran ni dia unik sikit tuan-tuan. Bila kita baca bahasa macam tak kena. Memang tak kena. Kan? Dia ada macam tertinggal tu, saya rasa kena tengok. Tu kelemahan kita bila lama kita tak ulang ayat-ayat tertentu. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Inilah nilaian seorang hamba Allah yang bertakwa. Karena makna takwa yang pertama, taat bukan derhaka. Apa maksud ayat ni? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka diajak kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, liyahkuma bainahum, supaya Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hakim di antara mereka. Bila kita berselisih, kita bercanggah pandangan, rujuk Quran As-Sunnah. Jawapan orang-orang beriman ialah kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah golongan yang beruntung ataupun yang berjaya. Jadi Allahu waliyul muttaqin, maknanya Allah pelindung kepada hamba-hamba yang bertakwa. So, saya bimbang walaupun musuh kita banyak. Faham abang? Bukan cakap besar. Lama dah kita dah buat kerja ni, 30 tahun dah dakwah satu Malaysia. Cakap clear-clear lah, tak ada pusing-pusing lah. Haram kata haram, dosa kata dosa. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu sampai lah. Tambah kalau khutbah lagi saya pulut. Tak percaya apa terai panggil aku baca khutbah dia pelik tengok. Aku nak rembah ke kau tengok. Kita rembah, kita ada sandaran, kita tak bimbang. Yang jadi masalah, minta maaf lah, setengah pendakwa dia ontong debung demam, tapi dalil tak ada. Kita bila ada dalil jalan lah. Apa nak kata tak betul kan? Kita kod pula surah sekian, ayat sekian, muka surat. Surah tuan-tuan ada ni. Saya duduk cari dua-dua kitab. Tadi saya main awal. Malam ni tuan-tuan dengar lah. Saya nak sebut muka surat tu. Ni sebahagiannya ada lagi. Baik. Takwa, taat bukan derhaka. Derhaka buruk padanya. Yang kedua, kata Abdullah ibn Mas'ud, takwa itu ialah ingat bukan lupa. Wa ayyuzkara fala yunsa. Ingat ni dalam Quran ni tafsir Arab Saudi. Surat 38. Surah Al-Baqarah pada ayat 152 kita sama-sama dengar. Takwa yang kedua ialah ingat bukan lupa. Pasal apa tuan-tuan? Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu, dan syukurlah, jangan kamu kufur. Mari kita dengar yang kata takwa itu ingat bukan lupa. Ingat pada Allah setiap masa. Ketika senang, ketika susah, ketika mendapat kejayaan, ketika kita gagal. Kan? Faham bang? Ketika jadi pemerintah, boleh bang? Ketika menjadi pemerintah, ketika menjadi parti pembangkang.
Tu cerita dia. Nah, kena ingat Allah. Apa kelebihan tuan-tuan? Orang yang senantiasa ingat pada Allah, muka surat 38 ayat tu ada tafsir, sama-sama dengar. Saya boleh baca sebab saya ingat insya-Allah muka surat dia. Nah, surah ke berapa? Tapi nak bagi tuan-tuan dengar sendiri. 38 insya-Allah. Kalau tak betul muka surat 38, kita cari sampai jumpa. Boleh? Adik percaya kan ni? Ustaz tu sebut muka surat ni. Kalau tak percaya, lompat main duduk ni. Bukan susah kan? Dah hampa kemai. Cuba dengar. Alhamdulillah. Ingat Allah, Allah ingat kita. Huraian atau tafsirnya. Maksudnya, aku limpahkan rahmat dan ampunanku kepadamu. Tu dia tuan-tuan. Kita kaya ke, kita susah, miskin, kaya, senang, lenang, jadi pemimpin, jadi rakyat ke, kita tak pernah lupakan Tuhan. Allah sebut Allah akan melimpahkan rahmat dan keampunannya. Muslimat, pasal apa kita perlu mendapat rahmat Allah? Cuba muslimat jawab. Kalau jawab betul, saya bagi RM100. Satu saat ni sekarang habis. Baik tak dan jawab. Pasal apa tuan-tuan? Jawapannya dalam sebuah hadis Imam Muslim. Oh, dia naik kuih rendah ni. Saya nampak muka ya. Dia kata brain pendek pula apa? Jam lah no. Dia jam ke tak apa. Jawapannya dalam hadis Muslim. La yadkhula ahadun jannah bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Tu hadis yang saya hafal ni dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Ingat elok tentang rahmat. Kenapa manusia memerlukan rahmat Allah? Inilah jawapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga dengan amalan-amalannya. Tu dia tuan-tuan. Kan? Tok Bilal bertuduh kan ni? Betul? Oh, pakai mask pun saya tahu. Martabat saya sudah naik lah ni. Saya boleh scan orang lah ni. Siapa nak berubat meh? Tu Allah sebut noh. Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah dengan amalan-amalannya. Berat. Cikgu Nan. Itu Cikgu Nan. Sahabat bertanya, adakah termasuk dengan engkau ya Rasulullah? Pasal apa tuan-tuan? Tak kala amalan Nabi ni tak hebat. Tidak. Balik rumah, tanya Aisyah, apa ada untuk makan pagi ni for breakfast? Dia kata elek. Apa mentara? Niat puasa. Sebab tu puasa sunat boleh. Niat lambat. Parak. Tapi jangan terkedarah dulu. Kan? Kan? Duk jerit ayat tu niat puasa. Banyak cantik. Kan? Tu cerita puasa sunat tak apa. Tanya orang lain lah. Tanya ustaz-ustaz lain. Bila Aisyah kata tak ada makan puasa. Tak hebat lah. Kita bila balik rumah Pak Ji. Tanya rumah kan. Bukanlah Pak Ji, orang lain lah. Mak weh, dah nikah lama tak ratu lah mak hang weh lah. Ada apa pagi ni? Tak ada. Pederai motor, pergi kena roti canai sarang burung. Pernah makan roti canai sarang burung? Pergi makan untuk dia, kat bini minta beli punya mangkuk. Bukan orang sini lah kan, bukan Taman Jali ni, taman lain ni. Tu cerita kita tak ada, dicari. Kan? Nabi dia puasa sunat tu. Adakah amalan tu tak elok? Adakah amalan tu tak hebat-hebat? Nabi sembahyang malam, terdiam. Bengkak kaki. Dia abad terang. Maghrib subuh pukul berapa? 6, bukan 7. Memang bukan pun. Kalau 7 tu orang panggil subuh gajah.
Nabi sampai bengkak kaki solat tahajud, Masya Allah. Nah, kita buat juga lah tu pun kadang-kadang, jarang-jarang kan. Itu kita nak harap amalan kita nak jamin kita masuk syurga, tak ada. Lalu sahabat bertanya, adakah termasuk dengan engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk dengan aku. Tu dia. Kecuali Nabi sebut, sesiapa yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Kita masuk syurga dengan rahmat. Kita terhindar daripada melakukan sebarang dosa besar, dosa kecil juga dengan rahmat Allah. Tuan-tuan kena faham tau, kita bukan ada benda. Kita jadi baik pun dengan rahmat Allah. Boleh main surau, dengar majlis ilmu, tak terlibat dengan benda-benda yang Allah tak redha, semua tu dengan rahmat Allah. Tuan. Nah, sebab itu yang dikatakan takwa, ingat bukan lupa. Mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingat akan Allah, insya-Allah kelebihannya mereka bakal mendapat limpah rahmat dan keampunannya. Masya Allah. Duk tengah drive kereta pun ingat Allah. Tak payahlah kuat nak tahlil ke, nak takbir ke. Nak kereta pun bacalah sikit ayat-ayat kursi ke. Itu tanda kita ingat Allah. Yang ketiga, takwa, kata Abdullah bin Mas'ud, ialah syukur bukan kufur. Ayat tadi pada fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu. Syukur, jangan kufur. Ni lagi satu nak kena faham. Kita ni syukur kan kufur. Kita syukurlah ustaz. Betul tak? Betul kan kita ni hamba Allah yang syukur? Ulama bahas tanda-tanda seorang hamba Allah yang bersyukur ada tiga. Kalau saya ada, Tok Bilal ada, Tok Imam ada, dia lah tu. Kerana arti takwa syukur bukan kufur. Pertama sekali tuan-tuan dan perempuan, bila kata syukur ni, yang pertama sekali kita kena mengaku. Hati kita kena mengaku, pengakuan hati bahawasanya segala nikmat yang kita kecapi sehingga ke saat hari ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu baru betul. Ni bila Menteri Komoditi kata sawit ni anugerah Tuhan. Bekas timbalan menteri kata tak usah sebutlah, tak usah kait dengan Tuhan ni. Tu dia. Barat tak suka dengar kot bab Tuhan. Tu kalau Yusuf Mak Saleh tanya, who created you? Cakap Inggeris lah pasal mak orang putih. Siapa cipta hang? Agak-agak ni nak jawab apa? God. Dia tak berani. Kelas sawit tu anugerah Tuhan, kata Menteri Komoditi Dr. Khairuddin At-Takiri. Dia tak setuju pun. Inilah kufur. Makna syukur ialah pengakuan hati segala nikmat yang kita kecapi hingga ke saat ini adalah kurniaan Allah. Mana dalil? 3 dalil habaq kat di malam tadi. Kalau cari Al-Quran tak jumpa, telefon mai kat Ustaz Syarilung. 3 dalil saya nak baca. Pertama, dalam Suratul Nahli, surah ke-16 ayat 53. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada pada kamu datangnya daripada Allah. Tu. Ni saya dah boleh ingat tuan-tuan muka surat ayat Quran. Minta maaf lah bang kan. Hampa boleh nilai lah, bukan semua ustaz boleh. Apa Quran belum tentu boleh ingat surah kau sekian ayat sekian, minta maaf. Ni anugerah Allah. Saya mengaku. Pengakuan hati tu tanda syukur.
Dalil kedua surat Al-Hijri surah ke-15 ayat 21. Wa in min syai' illa indana khazainuh. Dan tiap sesuatu yang kamu miliki itu datang dari perbendaharaanku. Allah yang bagi. Yang ketiga, cukup mantap jawapan ni. Jawapan siapa dah? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika ditanya pada dia, hebat hang Sulaiman. Ada sebuah kerajaan jin Ifrit pun jadi khadam hang, hebat semua. Hang boleh bertutur, berkomunikasi dengan haiwan. Masya Allah, hebatnya dak. Dia kata, ada min fadli Rabbi. Jawapan dalam surat An-Namli surah ke-27 di pertengahan ayat 40. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Piabak kat di malam tri. Jagalah akidah sikit, kan? Kita ni ego. Bila Allah bagi kejayaan, dia lupa diri. Dia pasal dia kemas. Betul tak abang? Betul tak abang? Bukan saya, orang lain lah. Saya mengaku ni anugerah Allah kat saya. Ya? Boleh? Dik, tak pernah bagi royalty pun kat aku. Han dapat berapa juta, YouTube bayar. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz boleh buat rakaman? Hampa rakam lah. Tak kisah ni kita nak berdakwah tu duk kira duit semua, kira duit jenuh. Nak royalty lah ni pun mangkuk kat ni, jenis-jenis ni pun, kan? Saya tak ada halangan, tak pernah larang siapa main nak ambil, kan? Kalau boleh PCR kat RTM tu, kan? Ataupun Astro Oasis ke apa, kan? Baru orang faham Islam. Ni aduk keluar TV bercakap ceroi-ceroi pun, sikit-sikit salah mak bapak, sikit-sikit salah mak bapak, kan? Cuba tanya, apa pandangan ustaz? Gejala sosial hari ini, salah siapa ustaz? Bukan mak bapak, kepala bapak. Oh, dia kepala bapak. Kita baca simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. Apa nak kata tak betul? Faham tak? Hak duk jadi gejala tak tahu hala ni, salah dua golongan ini. Al-umara wal fuqaha, pemimpin dengan ulama. Nampak tak? Dapat ulama jenis cari makan, jam. Dapat pendakwah jenis cari makan, ni jadi macam ni. Hak jenis ni tak ramai. Tapi hak jenis ni insya-Allah penyomok ni 40 tahun lagi insya-Allah. Oh, kuat nampak amin kat aku. Abang tak amin kat saya pun, minta mati apa? 66 dah ni. Kau oi 66 dah. Sihat lagi alhamdulillah. Saya abang betul. Prinsip saya dakwah bagi jelas. Tuan-tuan, depa duk komen kata saya ni keras. Ni ada kitab depan ni. Kita baca ayat yang sama, kita rujuk dua kitab. Muka surat dalam kitab tafsir Arab Saudi, muka surat 421. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah manusia kepada Islam dengan hikmah. Depa kata hikmah lemah lembut. Tak betul. Hikmah bukan lemah lembut. Dengar saya sebut dulu, sekali lagi kita semak sama tak? Hikmah dalam kitab ni ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan di antara hak dengan batil. Itu hikmah. Mari kita cek sama tak? Muka surat 421. 423. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Sama tak? Tak sama mari kita cek kitab ni pula. Ni pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Ayat yang sama muka surat 668. Hikmah dalam ni ialah, saya pun tak ingat lah, penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Tuan-tuan, daya ingatan yang kuat ni sebenarnya anugerah Allah. Jangan kita duk pelekeh orang yang daya ingatan dia kuat. Faham tak? Nabi mana masuk sekolah, dia belajar kat Jibril tapi dia boleh ingat semua. Faham? Apa juga semua kurniaan daripada Allah. Cuba kita dengar, betul tak? 668. Hikmah ialah
penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Tak mahu tak abang? Muka surat beza-beza. Tafsir pun beza. Alhamdulillah saya boleh ingat. Gifted dalam bahasa Inggeris. Anugerah Allah kat saya. Tuan-tuan janganlah jealous pula. Kan? Nah. Sebab tu saya tak takut nak cakap kebenaran. Selama mana ada sandaran Quran dah hadis. Kan? Mufti pun aku tak heran lah. Tak maaf. Bukan mufti boleh ingat semua. Kan? Baik. Jadi maknanya yang dikatakan syukur itu ialah pengakuan hati segala nikmat yang dikecapi sehingga ke saat ini adalah kurniaan dari Allah. Satu. Yang kedua, tanda syukur yang kedua, senantiasa memuji Allah kerana kurniaan tersebut, nikmat-nikmat tersebut. Allah kita kurang puji. Tidak? Kalau manusia tolong kita Pak Haji sampai ke mati tak lupa. Kan? Hang macam mana? Aku jadi macam ni pasal dia tu pun kalau Allah tak gerak, dia tak tolong. Tidak? Nah, itu yang kedua. Senantiasa memuji Allah di atas kurniaan itu. Duduk puji orang lah. Yang ketiga yang ramai tak boleh nak buat ni. Itu yang kata jadi kufur balik tu. Yang ketiga tanda syukur ialah tidak menyalahguna nikmat kurniaan Allah. Contoh, kalau Allah takdirkan kita jadi kaya raya, apa kita nak buat? Abang, pertama keluar zakat, betul tak? Yang kedua, derma tabung saya. Tu dah tu. Ni melancong sana, melancong sini. Allah hala nak bagi infak ni kedekut tak hidung masin. Tu macam mana nak kata syukur? Nah, duit banyak, pi haji, ambil tu travel yang paling baik, tabung haji travel, TH travel, tak mahal. 20 hari 130,000. Lah, duit banyak. Dok pi perhabis, pi Paris, London. Untuk apa? Dia jawab kat saya. Saya buat terang, setengah orang tu kata syoknya pi Europe, pi sana Amerika, mampu pi. Saya mau Madinah dengan Mekah. 6 kali dah saya pi kat haji 2 kali, umrah 4 kali. Syukurlah. Abang berapa kali abang? Tak mau tanya dah, semua tak mau jawab. Nak bagi hilang ngantuk kata apa? Jangan kecil hati pula. Ni style saya. Nak buat macam mana? 30 tahun dah. Tak boleh ubah karakter ni. Kan? Saya khutbah pun saya buat lawak, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam khutbah tu saya tanya makmum Cikgu Nan. Dia apa pakat nak jawab? Jangan duk jawab. Hampa tak boleh cakap. Baru-baru ni dia mau bawa pulang. Betul tak tuan-tuan saya tanya? Betul tak? Dia nak angguk. Jangan duk cakap. Angguk pun tak sah. Abang macam mana? Kita khutbah pun lawak kan? Abang macam mana? Kan? Baru orang tak lena. Kan? Tu cerita salah guna. Jangan salah guna nikmat kurniaan Allah. Itu tanda syukur. Ada harta, buat apa? Keluar zakat, banyak sedekah. Jangan kedekut macam Korun. Korun punya kaya tu tak tahu betul dia cerita ke tak macam mana. Punya kaya. Tapi yang pelik tu, dia buat satu program di Malaysia mencari harta Korun. Korun duduk di Mesir, tuan-tuan. Macam mana harta dia main belah Taman Jali ni, aku pun naik pelik. Korun jenis tu, jenis Timbalan Menteri tu lah, tak mau mengaku dia jadi kaya kerana Allah. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu jawapan Korun dalam surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 78. Minta maaf, ayat 78. Aku jadi kaya pasal ilmu yang ada pada aku. Selang 3 ayat 81. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Allah tenggelamkan Qarun
dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Habis bagi takat tu lah. Hebat kita di dunia takat tu ya. Tidak abang? Pernah jumpa korun? Atau apa bercari harta korun? Ada pula cari harta korun. Korun duduk di Mesir tak kena-mengena, pergi cari di Malaysia. Mampus sampai kiamat tak jumpa. Itulah, tu tanda syukur. Ada harta, keluarkan zakat, banyak bersedekah, jangan bakhil. Ada kuasa. Ini Allah nak uji Tok Lebay. Dia berkata Tok Lebay. Walhal menteri-menteri Tok Lebay yang dapat anugerah macam-macam. Tidak. Tak angguk pun perempuan ni belah mana? Kan? Tok Lebay itulah yang mendapat pujian ataupun sanjungan lah daripada luar negara, kan? Ada kuasa tegakkan keadilan. Jangan buat zalim walaupun terhadap musuh. Itu syukur. Ini bila berkuasa mula duk congok lah. Projek ni sapu kat kita. Ni saya sebut dalam khutbah tuan-tuan. Saya kata kita kena buat satu perubahan yang besar-besaran. Kita tak mau lagi pemimpin-pemimpin yang jenis projek sejuta tulis 2 juta. Dia makak bagi jadi 2 juta. Ini khianat. Sebab tu tuan-tuan dalam surah Muhammad, tafsir di sini tak ada, dalam di kedai pun tak ada di pasaran. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22, muka surat 748, tafsir H. Zainuddin Hamidi. Bila kita silap pilih pemimpin yang tidak berpandukan Quran, bila dia jadi pemimpin, dia ada kuasa, dia akan membina kekayaan untuk diri dan keluarga dia. Bukan saya tafsir abang, H. Zainuddin Hamidi, muka surat 748, disambung muka surat 749 surah Muhammad ayat 22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Tu Allah sebut tu. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu nak melakukan kerosakan dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Di hari 15 ni terang kita sebut, pilih pemimpin elok-elok. Orang Melayu orang Melayu Islam yang beriman. Boleh faham? Tak ngangguk patutlah hampa tak pernah menang. Nak turut juga. Ada di antara kita hampir tergamak jadi khadam pada orang kafir. Apa ni teruk macam ni. Malam pun saya sebut, pagi tadi pun saya sebut. Mereka nak mencontohi DAP untuk melahirkan pemuda-pemuda. La ilaha. Allah buat contoh dah pemuda yang terbaik dalam suratul Kahfi, surah ke-18 ayat 13. Ya Allah. Tu sampai macam tu, teruk sungguh. Banyak orang kata ni bukan apa ustaz, ni pasal langgak bai'ah tu nak jadi gila dah. Ada ayat bai'ah, ada suratul Fatah ayat 10. Dia makan diri tuan-tuan. Sewaktu saya jadi calon dulu, P015 Parlimen Sungai Petani, PRU14. Bukan saya kalah tu Haji, belum menang. Kan? Tak hilang orang pertaruhan, tak cerai dapat banyak puluh ribu kita pun buat bai'ah tu dia. Ada dua orang ke berapa calon-calon sampai tak boleh nak baca bai'ah tu, takut. Saya relax ulama pula duduk depan saya. Saya Syahrir bin Long lebih kurang macam itulah, mengaku berjanji sekiranya saya mengkhianati amanah ini, saya akan dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk yang boleh melaknati saya. Rumah saya ada sebelah. Lepas masuk suami isteri bagi bini tu dengar. Kan? Kalau belah Kelantan dia jatuh tolak tu. Kan? Kedah dia tak sampai tahap tu. Siapa yang khianat, lari meninggalkan perjuangan kerana dunia, hampa tunggulah. Ni dia jadi. Ada dalam Quran Ali Imran 177.
Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Ni orang yang lari tinggal perjuangan Islam kerana nak dunia. Ni ayat dah bang. Ali Imran surah ketiga ayat 177. Nak dunia. Dapat kuasa, mereka tidak menegakkan keadilan. Buat apa? Jadi syukur, jangan salah guna nikmat kurniaan Allah. Itu sifat bertakwa. Kemudian Allah menyatakan ayat tadi, Allah itu adalah pelindung kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi untuk memastikan kita senantiasa berada di landasan yang lurus, pertamanya ialah pelindung kita. Kita wajib meyakini Allah sebagai pelindung kita. Allah juga tempat pergantungan kita. Faham? Pergantungan pun kena hurai ke abang? Kalau tak faham, ni kitab ni muka surat 1043, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 41. Depa kata ustaz duk refer kitab-kitab ni ya, tak apalah, nak ambil kitab besar-besar pun kita pun ustaz biasa-biasa je, bukan mengaji luar negara kan. Saya tak mengaji sembarang laut sembarang sungai je, ustaz biasa-biasa je. Tapi tak apa, ulama yang tafsir, bukan saya tafsir sendiri, kan salah. Tu bukan apa tu, jealous tu, mereka tak boleh macam aku. Ayat Quran tak ingat, surah tak ingat, ayat ke berapa, muka surat jauh sekali. Tuan-tuan dengar sekali lagi, pergantungan kita hanya pada Allah. Tuan-tuan tahu kenapa? Pergantungan selain pada Allah hukumnya syirik. Syirik batal iman dan Islam. Sekali lagi kita dengar, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Allah buat contoh tuan-tuan, labah-labah ayat ni. Surah Al-Ankabut, surah labah-labah, ayat ke-41. Ada 69 ayat semua. Ni ayat 41. Dan Allah telah mengadakan satu perumpamaan. Dengar elok. Ya, ini orang-orang yang pergantungan mereka bukan pada Allah. Tu dia. Pergantungan selain pada Allah, Allah beritahu umpama labah-labah yang membuat sarangnya, dia bina rumah dia di permukaan pintu. Rumah ni kalau dah tinggal 2-3 bulan, labah-labah, sarang labah-labah banyak kan. Adik, kita tengok di sarang labah-labah tu apa yang melekat. Anak nyamuk ada no? Anak nyamuk, dia tak? Kalau cicak lah tu agak-agak macam mana? Dengan dia cicak makan. Sebab tu Allah buat perumpamaan sarang labah-labah. Sebab sarang labah-labah, rumah labah-labah, rumah yang tak kukuh. Sebab itu pergantungan selain pada Allah pun tidak kukuh, bahkan syirik. Mai dengar syirik ke tak? Bukan surat 1043. Ayat saya baca Ustaz. Tu bunyi apa tu? Titit. Sebab dia tak bunyi tidur. Semua pakat tidur. Aku yang paling seraya duduk sandak kat dinding-dinding tu. Bukan dari sini kan, tempat lain lah. Dengar. Ni dengar ni. Nah, syirik ke tak? Yakni kalau mereka mengetahui hakikat ini, makna mereka tidak bergantung pada Allah, tentulah mereka tidak tergama melakukan perbuatan syirik yang bodoh itu. Syirik ni kak dosa besar yang Tuhan tak ampun. Dalam Quran An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. An-Nisa 48. Orang yang syirik ni dia kena mengucap 2 kalimah syahadah, dan dia kena taubat nasuha, dan dia kena amal mula lain sebagai orang Islam. Faham? Takat minum arak, berjudi, berzina bukan saya suruh tau, saya abang saja. Taubat dengan amal lah, selesai, Allah ampun. Syirik kena mengucap 2 kalimah syahadah lain. Kita bergantung pada makhluk, rosak akidah kita.
Boleh tuan-tuan? Boleh abang? Dah kata saya tak mau tanya, duk pergi tanya jawab pula dah. Saya suka tanya orang yang duduk depan tu, kan? Siapa tak mau kena tanya, duduk belakang. Boleh muslimat? Muslimat? Lena apa? Macam ni punya Power Ranger boleh nak? Tu cerita dia tuan-tuan, nak bagi faham. Kalau kita nak pastikan kita berada di landasan yang lurus, yang pertamanya kita wajib meyakini pelindung dan tempat pergantungan kita hanyalah Allah. Tak usah duk takutlah kat makhluk, tak habis-habis takut, aduh letih. Tuan-tuan tengok muka saya, ada muka takut? Relax. Tak percaya, empat terai bagi aku baca khutbah pelik sekali tengok. Kali itu lah boleh baca pun. Saya berapa 20 tahun tuan-tuan saya duk khutbah di Selangor. Jabatan Agama Islam Selangor tak pernah kacau saya. Dia pamai. Kok dah nak tanya ada tak tauliah? Dia tak tanya. Saya kalau orang tanya saya kata ada. Alhamdulillah tu imam kata. Tauliah Selangor ke Kedah? Tauliah pada Allah dan Rasul. Tu imam dia nak kecup perut. Pagi dah dia kata. Tak pernah kena pun. Kan nak cakap besar. Nak takut pasal apa? Saya bukan bawa ajaran sesat. Saya sebut apa yang ulama tafsir. Kan? Jalanlah. Hampa tak boleh macam aku. Duduk diam sudah. Nak bagi aku buat. Kan? Ni dah kita tak boleh duduk pergi halang pula. Ni hare ni. Tak hare. Itu bahasa Korea. Kan? Dah hamba tak boleh. Benar kacau orang pula. Ni berlaku dah tuan-tuan. Di Kedah. Saya sedih sungguh. Saya kuliah di situ hampir kat 20 tahun dah. Tak mau sebut lah, baby lah. Kan? Kuliah saya memang orang ramai. Bila orang lain naik, habis semua kuliah. Saya pun tak mau tanya. Kuliah orang lain ada ke tak? Takat hari tu memang tak ada. Berapa hari dah tak ada. Anak Korea mula mengaum lah. Duduk depan tu, ngangguk. Munafik besar. Kalau aku tahu dia dulu, aku tembak dia lama lah. Dia ni nak buat kacau. Munafik siapa tuan-tuan? Bila halang orang buat kerja agama. Mana dalil? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Siapa-siapa duk halang orang daripada berdakwah, dia adalah munafik. Ni ayat dia. Kerja dia halang. Jangan duk pergi, jangan duk pergi. Boleh? Tuan Milai? Tuan Milai? Duk atas kerusi. Tadi saya duk cari Tuan Milai ni pindah lah. Tu cerita dia tuan-tuan. Ali Imran ayat 61 lah kalau tak salah ayat tu. Jangan duk halang orang. Kan? Kecuali lah duk main bawa ajaran sesat. Dia tak abang? Kan? Sesat ke? Saya sesat? Sesat? Mufti pun pernah dengar, ulama pun pernah dengar, mereka tak komen apa pun. Ceramah dengan ulama pula tu, ulama besar pula tu. Kan? Sampai dia pun tanya, "Enta dulu belajar kat mana?" Cakap pelik nak. Kan? Inilah munafik tuan. Sian dekat anak Korea tu, Naik orang terus tak ada dah. Jahat memang tu. Saya tak ada masalah, kan? Orang mau kita main, tak mau. Dia ni. Lah ni saya tak pergi dah Selangor. Minggu lepas saya buat keputusan kami pergi angkut barang semua. Rumah saya di Selangor, saya ada 2 rumah. 2 rumah tadi. Tapi orang rumah satu je. Tentu tak apa payah. Dah sungguh bukan takut bini. Bini aku menakutkan aku. Muslimat gelak selalu. Kalau lelaki takut bini syok apa no? Queen control apa? Kan? Pasal apa? Selangor lah sembahyang jemaat benam orang nak khutbah apa? Jelas-jelas tu imam cirik pula itu tinggal 5. Hak 5 tu pula dua sana-sana lena siapa minta dengar mangkuk ayun tu. Kan? Jadi itu yang pertama. Kalau kita nak pastikan kita berada di landasan yang lurus, pertamanya
Allah pelindung dan tempat pergantungan kita. Ini akidah yang betul. Tak usah takutlah. Baik soal rezeki, soal apa, tuan-tuan, tak usah takut ni kitab ni. Rezeki kita semua Allah jamin dalam surat 887, surah 55 Ar-Rahman ayat 29. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Aku kata Allah, setiap waktu di dalam urusan. Apa urusan Allah, tuan-tuan dengar? Ke surat 887. Bila kita hafal cepat, ayat pun cepat, cari pun cepat. Urusan Allah, Allah mencipta, menghidup, mematikan, memelihara dan juga memberi rezeki dan lain-lain. Tu tak bimbang ya. Saya tak bimbang. Itu dah tak pergi Kuala Lumpur. Susah hidup. 20 tahun yang saya pergi. Kalau saya pun memang saya tak akui rezeki banyak daripada sana. Nah, ramai tokoh-tokoh korporat yang bantu. Hak minat dengan saya ada, tuan-tuan, jutawan-jutawan yang minat dengan saya. Hak tak minat lagi ramai mangkuk ayun semua. Pasal aku masuk politik ni, kata hampa tak mau sudah hampanya pasal. Saya nak terus terang sebut, siapa-siapa di kalangan kita walaupun hang haji, hang hafal Quran, memisahkan politik dengan agama, batal iman dan Islam. Mana ustaz boleh hukum? Saya kata ya, sebab memisahkan politik dengan agama adalah ajaran Kristian, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak ni? Mana hampa tahu? Yang terkandung dalam kitab Gospel Matthews chapter 22 verse 16 to 22. Siapa-siapa kata ya, dia bersetuju politik suku, agama suku, batal iman dan Islam. Dalil Quran, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', surah ke-16, surah An-Nahl ayat 89. Allah turunkan Quran untuk mengajar manusia segala-galanya. Soal politik, soal perundangan, semua ada. Agama kita ni agama sempurna, bang. Takkan agama yang sempurna ni tak ajak soal politik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tu ayatnya Al-Maidah ayat 3. Kan? Tu saya takut. Baik. Yang kedua, untuk memastikan kita berada di landasan yang lurus, setelah kita meyakini Allah sebagai pelindung dan tempat pergantungan, yang kedua, pedoman dalam hidup kita hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni saya perjelas dah hari itu. Saya merah pertama. Tak mau ulang banyak kali lah. Cuma hari itu, tuan-tuan, tak ada kitab ni. Kot ada lagi saki baki orang Melayu hak duk kata tak boleh nak ikut Quran. Quran ni sesuai zaman Nabi ya, bukan zaman kita. Hampa kena mengucap dua kalimah syahadah, muka surat 858 suratul Hajj ayat 67. Saya tak mau baca ayat, saya nak baca tafsir. Kot ada lagi yang duk ketegang tu. Tak boleh zaman Nabi sesuai kan, pang sekali. Aku kena nak angin ke. Hari tu khutbah terlupa kata khutbah. Aku nak loncok dengan tongkat. Terlupa cengeng ustaz ni. Nah, tuan-tuan dengar. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil wad'u ila rabbik innaka la'ala huda mustaqim. Tu ayat dah Al-Hajj ayat 67. Cuba tuan-tuan dengar tafsiran dia. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka mansuhlah syariat-syariat yang lain. Mansuh ni makna tak boleh pakai dah lah. Bunyilah. Tu bini suruh balik tu. Tu pun satu haru juga. Dia tahu dah suami nak main dengan kuliah tu duk kacau lah kan. Saat lagi balik rumah, bini tanya, abang apa ustaz tu kata banyak sangat dia abang aku tak ingat, yang aku ingat cerai dia kata. Hang lah cerai. Jangan marah. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka mansuhlah syariat-syariat yang lain dan kekallah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman. Tu saya kata jangan duk cakap macam tu, rosak akidah. Ayat Quran ni disokong oleh hadis Muslim
Jilid pertama musikah hadis, hadis ke-15, Nabi Isa akan diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Nabi Isa sendiri juga merujuk Al-Quran dan Sunnah. Faham abang? Kita kata tak sesuai. Nak tengok kebenaran hadis tu ke tak? Tunggu bila Nabi Isa turun esok. Dia ada kitab Injil. Adakah dia masih berpandukan Injil? Tak. Hadis Muslim kata dia berpandukan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan duk perasan pula Nabi Isa nak turun dekat Taman Jali. Tak ada pasal Sungai Petani pun dia tak pi kan. Kita pakat tengok kalau umur kita panjang. Kan? Jangan duk kata tak sesuai kerana menyalahi Quran, menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya pedoman hidup kita hingga ke akhir hayat hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan ingat, siapa-siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran, saya teringat ayat ni, An-Nisa 175. Fa'ammal ladina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratum mustaqima. Tuan-tuan ingat An-Nisa 175. Tuan-tuan ingat ni ayat yang terakhir dalam surah An-Nisa ni kalau tak silap, ataupun yang dua terakhir. Ayat 175, ayat yang kedua terakhir. Dia ada 176. Dengar nah. Oleh itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, nampak? Pedoman hidup kita Quran dan Sunnah. Sunnah kita tak boleh tolak lah. Maka Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, itu syurga, dan limpah kurnianya yang tidak terkira, dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan lurus, jalan agama Islam yang membawa kepadanya. Apa dia tuan-tuan? Kita sama mana kita berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah kita berada di landasan yang lurus. Akhir sekali yang ketiga. Yang ketiga, nak dapat jalan yang lurus ni, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan? Allah sebagai pelindung kita, Allah tempat pergantungan kita, akidah kita cantik dah. Tak bimbang bab rezeki, tak bimbang ada kuasa ke tak ada kuasa, jadi pemerintah ke, jadi parti pembangkang ke, jadi rakyat biasa, tak ada masalah. Kan? Itu akidah betul. Rezeki kita Allah yang menentukan. Yang kedua, pedoman kita Al-Quran As-Sunnah. Yang ketiga, qudwah, model ikutan kita hanya seorang saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah akidah betul. Saya nak kena baca tak tuan-tuan, tak mungkin tak pernah dengar hadis ni. Hadis ni hadis ke-14, jilid pertama Mustikah Hadis riwayat Ad-Darimi. Nabi bersabda tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni apa dah? Ulul azmi kan? Kan? 5 orang. Dia pun ada kitab Taurat. Tapi Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani." Ini dah tuan-tuan. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dengan tidak semena-mena Musa alaihi salam muncul di kalangan kamu. Nak makna dia macam ni tuan-tuan. Kata contoh, Nabi duduk dalam majlis kita, Nabi ada, kita pun, tiba-tiba Nabi Musa mai. Dia pun ulul azmi, dia pun ada kitab Taurat. Nabi Nabak tu. Dengan tidak semena-mena Musa muncul. Fattaba'tumuhu wa taraktumuni. Kamu semua ikut dia. Kamu tinggalkan aku. Kamu tinggalkan Muhammad. Kamu tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. La dhalaltum an sawa'is sabil. Nescaya kamu semua sesat dari jalan yang lurus. Tu abang, ikut Nabi Musa pun sesat. Haklah kita ikut siapa? Abang main ni. Islam liberal. Ni ajaran apa ni? Ajaran Nabi Musa pun tak dia pakai dah. Dah mansuh dah. Faham abang? Fahaman kebangsaan, nasionalisme, ni ajaran siapa? Sekularisme, ni ajaran siapa? Liberalisme, bukan ajaran Islam. Sekularisme yang memisahkan politik dengan agama, itu Kristian. Kitab Gospel Matius.
Nasionalisme ni lagi satu hal. Fahaman kebangsaan. Kita Melayu nak jaga Melayu. Apa ni? Siapa aja? Macam sahabat Adi, abang ni, Pak Ji. Melayu jaga Melayu betul ya? Ha? Tak betul? Ha? Tak mengangguk ni fahaman kebangsaan lah ni. Nabi tak mengaku umat muslimah oi. Kalau kita menganuti fahaman kebangsaan, nasionalisme. Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah? Al asabiyatu an tu'aina qaumaka ala zulmi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi tak mengaku 3 golongan ni bukan umat dia. Dengar elok-elok. Yang pertama, yang mengajak kepada asabiyah. Yang kedua, yang memperjuangkan asabiyah. Yang ketiga, yang mati kerana memperjuangkan asabiyah. Sahabat bertanya, asabiyah tu menatang apa? Kan orang Kedah, orang Tara semua menatang kan? Tak percaya pergi cari orang tua umur 80 tahun tunjuk kat dia ni. Dia kata, cu, ni menatang apa? Yang ni boya darat tu boya macam ni, boya moden. Ya Rasulullah, asabiyah tu menatang apa? Niat lelok. Ni Nabi tak mengaku umat. Asabiyah, kamu tolong bangsa kamu, kamu tolong puak kamu, kamu tolong kaum kamu di atas dasar kezaliman. Aku tak mengaku umat. Tu dia. Nak penaik bangsa kita, buat zalim kepada orang India, orang Cina. Tak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Islam majak lama dah. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu hampir pada takwa. Walaupun tak ada acong. Acong tak sedap, Guan Ing. Siapa tak senyum tu geng Guan Ing tu. Tu cerita. Hang gelak polis tangkap hang dulu, hang rekam. Kalau polis tangkap aku tapi tangkap dia ambil gambar. Kan? Tu cerita tentang tak gelak-gelak juga ni soal akidah. Kan? Qudwah kita, ikutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Sebab untuk mengakhiri, kerana akhlak Muhammad ni begitu mulia, kerana khuluquhul Quran, akhlak beliau Quran. Apa dia? Segala tindakan beliau, apa saja beliau amalkan, tidak pernah menyalahi Al-Quran. Sebab itu menjadi contoh qudwah. Dan Quran as-sunnah ini relevan di sepanjang masa. Faham tuan-tuan? Ikut Nabi Musa pun jadi sesat. Kalau menganuti fahaman sekularisme, rosak akidah tuan-tuan. Boleh? Jadi cukuplah untuk malam ni. Mudah-mudahan cukup genap sejam kan. Dia perjanjian kita sejam ya. Tak boleh lama-lama. Kalau lebih daripada sejam, overtime. Bila sebut overtime pun tak mau bayar. Tu pun dia awal. Nah, insya-Allah kita bertemu lagi tuan-tuan.